hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu saya menuntut ampun dan maaf kerana pada minggu lepas saya tak dapat hadir ke kelas ini. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah hadir, dah menyusahkan diri datang ke kelas ni, tiba-tiba saya tak hadir. Keuzuran yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada saya menyebabkan zahir syariatnya saya tak dapat hadir. Pada malam ini kita menyambung pelajaran kita berhubung dengan sifat mazmumah yang termasuk di dalam kata ibu kepala daripada segala sifat-sifat kejahatan batin. Terjadinya riak itu atas 6 perkara. Tak tahulah kalau tuan-tuan dah akan daripada kitab yang lain berhubung dengan riak, insya-Allah lah kita akan buka satu lagi kitab Hidayatus Salikin ni. Dia lebih mudah, tapi kita jalankan lebih dulu ni. Yang pertama, terjadi riak itu pada pihak badan. Artinya tubuh-tubuh dari anggota-anggota yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Dia merasakan, hatinya merasakan dari badannya yang pada minggu lepas telah dua minggu yang lepas telah kita huraikan. Misalnya kurus badannya, matanya merah, kuning mukanya, duduk dengan telefon macam tak bermaya. Ni semua hatinya tu, dia macam tu, hatinya merasa bahawa dia tu orang yang paling tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa itu yang paling susah sekali, hatinya merasa, hatinya menyangka yang dirinya itulah orang yang paling zuhud, yang dirinya itulah orang yang paling salih daripada segala yang salih. Salah-salah jatuh jadi mat salih. Dan keduanya, ni malam ni riak dengan kelakuan. Ni kelakuan ni tuan-tuan, kalau kita kata toto kromo lah Jawanya. Toto kromo, budi bicara, dari laku-laku yang dikeluarkan dengan perkataan, perbuatan, diam dan lain-lain. Seperti jadi misal, seperti dia mencukurkan misainya. Dia cukur misai dia, tak mau ada misai. Kenapa tak ada misai? Tak tahulah. Kalau saya tak ada misai ni, bukanlah nak kata tak ada riak tu, tak berani lah nak cakap kan. Tapi cuma saya tak nak susah. Rasulullah suruh ada misai, ada janggut, tapi nak kena andam. Bukan misai dan janggut yang tak berandam. Kita jumpa juga orang yang pakai misai, tapi minum misai dulu. Tu berat tu. Ni dia cerita cukur misai. Yang tak cukur misai pun 2 kali 5 ke. Dan menundukkan kepalanya di dalam berjalan. Tak nengok, tak noleh kiri kanan. Kalau orang panggil sekali tak toleh, panggil 2 kali baru toleh. Dan menetapkan akan perjalanannya. Cara itulah dia jalan. Dan menanggalkan, ia bekas sujud mukanya. Meninggalkan, bukan menanggalkan. Meninggalkan ia bekas sujud mukanya. Dia sujud muka dia ada bekas lah. Memang dibuat ke tak buat, wallahu alam lah. Memejamkan akan 2 matanya. Tu cara lah kelakuan dia buat macam tu. Matlamatnya supaya disangka, hati dia menyangka. Ni cerita hati tuan-tuan. Tak kejam mata pun boleh jadi.
Tak kejam mata tu pun boleh jadi. Kejam mata pun boleh jadi. Pasal benda, di dalam satu kitab saya baca, taatkan perintah Allah pun jadi riak, meninggalkan perintah Allah jadi syirik. Lagi teruk. Habis mana satu? Taatkan perintah Allah jadi riak, meninggalkan perintah Allah jadi syirik. Tu belajarlah. Kita tak usah campur. Tak belajar kan susah hati. Dan adalah sekalian itu seperti disangka, supaya disangka oleh manusia bahawa ia panak di dalam syuhudkan keadaan Allah Ta'ala. Tu. Apabila dia buat macam tu, apabila dia lakukan macam tu, disangka, dia menyangka, hati dia menyangka bahawa manusia akan mengatakan dialah orang yang paling syuhud. Cik Mat, lama kawan tak nampak awak. Biasalah. Jawab biasa tu kadang-kadang riak, tuan-tuan. Dia jawab biasa tu riak. Kemana awak, Cik Mat? Allah, kita ni dah tua. Sepatutnya lah kita ni kalau dah tua menyunyi-nyunyi dirilah. Lama juga Cik Mat keluar ya. Adalah, kalau nak ikut boleh. Tu dia punya riaknya dah sampai lah tu. Tuan-tuan, ada orang yang macam ni. Saya dah cerita ke belum tak tahulah. Dia kata dia sembahyang maghrib di Masjid Demak. Hebat tu kalau dia sembahyang masjid di Masjid Demak. Tiap-tiap malam Jumaat dia sembahyang di maghrib di Masjid Demak sampai sembahyang Isyak. Tiap-tiap malam Jumaat. Tiap-tiap malam Ahad dia sembahyang di Masjidil Haram. Hebat. Tuan-tuan tahu, inilah hati manusia. Dia cakap dengan siapa? Dengan murid dia. Cakap dengan murid-murid. Wah, murid dia bukan main lagi. Belajar ilmu ngilang. Dah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, saya bersama-sama isteri saya pergilah pasar malam di Woodland Indonesia, Singapura. Masa tu ada pasar malam Woodland. Malam Ahad saya pergi jumpa dia. Rupanya malam Ahad yang kata dia sembahyang maghrib di Masjidil Haram, rupanya dia merayap dekat Woodland. Lebih kurang saya ke. Manusia, tuan-tuan. Apalah salahnya aku kalau sembahyang hari Minggu ni syuh lah dekat Woodland. Apa salahnya cakap macam tu? Tuan-tuan, benda ni berat kalau kita nak ambil kira lah, kan? Supaya disangka keadaan Allah Ta'ala, dan supaya disangka oleh manusia bahawa ia panak di dalam ilmu mukasyafah. Panak pula dalam ilmu mukasyafah. Mukasyafah ni apa? Ilmu yang dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan. Tak payah cakap lagi. Saya dah tahu hajat tuan. Hebatnya. Tu dia. Ni rosak, tuan-tuan. Orang-orang yang macam ni pula dalam kampung kita ke dalam daerah kita tak banyak, tak ramai. Itulah orang yang riak. Yang duduk dekat warung tu belum tahu riak lagi, belum tahu.
merasa bahawa supaya orang rasakan dia tu dah mukasyafah, dah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu hijab antara dia dengan Allah. Tuan-tuan, yang ini berat sikit lah. Kadang-kadang dia rasa dia dah sampai ke tahap waliullah. Kadang-kadang dia rasa dia dah sampai kepada tahap waliullah. Pasal sifat riak ni satu perkara yang berat sekali. Dan karam dia di dalam berfikirkan Tuhannya. Haram dia di dalam, bukan dia yang berfikir kat Tuhan. Kalau dia fikir tak apa. Dia rasa orang lain tengok dia duduk macam ni. Dekat masjid ni dia duduk tak ada tengok lain, dia tengok bawahnya. Tak tahulah tengok bawah tu sampai kepada air liur keluar, tak tahulah. Tapi dia tengok bawah tu supaya orang kata dia tu sedang dengan Allah. Tu yang susah tu, hati dia kata. Datang masjid pukul berapa? Berapa? 4:30 nak sembahyang asar ke nak sembahyang maghrib tu? Nak maghrib 4:30 dah datang lah. Sedangkan asar belum lagi masuk. Hebat Hati punya cerita ni tuan-tuan. Dia pergi betapa tuan-tuan. Orang tu pergi betapa. Dekat mana? Dekat Gua Bukit Tunggal. Berapa hari? 7 hari 7 malam betapa dekat Gua Bukit Tunggal tu. Dengan amalan yang ditentukan. Hati dia boleh cakap tuan-tuan. Hati dia betapa tu riak tuan-tuan. Apa dia kata? Aku kalau keluar besok, orang kata akulah. Tu riak lah tu. Tak payahlah kita betapa ke bukit, tak payah betapa ke gunung, ke busut, ke gua tuan-tuan. Riak ni kita nak betulkan hati kita. Hati kita ni yang kita nak betulkan. Mana nak betulkan? Nanti ada ubat dia. Apabila kita dah baca sebab-sebab ni, kita dah tahu sebab dia, baru kita tahu ubat dia. Kalau tak tahu sebab, kita tak tahu ubat dia. Sekarang apa rasa? Badan panas. Panas. Hati apa kata kalau badan tu rasa panas? Nak pergi kipas, dia lagi panas. Apa kata? Jangan-jangan Pak Bila Sri Tanjung ni sihir aku. Tu datang. Hati punya jahat tu. Padahal cuba cek. Time panas tu, pergi cek doktor. Rupanya darah tinggi. Bukan Pak Bilal. Itu kalau tahu darah tinggi senang. Aku panas ni, dia naik ni, temperature darah aku naik ni. Nak tenangkan macam mana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tenang dia turun balik. Lagi tak lagi tu. Tengok ni naik angin. Dengar suara bang dia lagi geram. Lagi dia naik. Keluar jatuh pada tu. Pam. Apa nama dia? Koma. Koma darah tinggi 99.9 sampai ke nokta. Tahu nokta? Nokta tu titik. Tadi koma. Ni titik. Tak, kata dia. Titik pergi mana? Bukit Alif. Dia cakap, bukan Abah cakap. Tapi mudah-mudahan tak ada lah. Itu misal saja. Itu cerita kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu ni lagi susah. Kalau kita tahu, insyaAllah kita boleh lepas daripada darah tinggi. InsyaAllah. Daripada kencing manis, daripada sakit hati ni pun boleh lepas. Dah. Ketiga, riak pada pihak pakaiannya.
Seperti ia memakai kain sup. Sup tu kain yang berbulu lah. Ni orang-orang dulu, orang gereja pakai kain. Orang-orang yang kata dalam arti kata memang pakaian orang yang best punyalah. Dan memakai yang kasar-kasar. Tak nak pakai yang halus-halus. Tak nak pakai. Pasal yang kasar-kasar ni dikira orang-orang yang sopi. Dan memakai baju balik gym tu bukan baja ya. Balik gym baja ke orang susah pula pakai baju. Dan memakai baju yang pendek hingga setengah betisnya. Woi. Bukan baju yang pendek hingga setengah betisnya. Tuan-tuan, kalau kita tengok ya, pelik jugalah benda ni. Ada ni. Bukan tak ada. Ada. Maksud baju ni bukanlah baju kita. Ni bahasa kitab tuan-tuan. Ada baju pendek tu, apa nama gamis? Yang apa? Baju tuk. Kain dia pendek sampai nampak betis. Pasal nak ikut hadis. Ada orang tengah nak sembahyang, tertutup dia punya mata kaki, apa nama dia? Buku lali. Dia gulungkan, dia pergi gulungkan. Hebat eh. Dah tu. Dia pun sembahyang. Yang dia tu sembahyang pakai seluar gulung sampai nampak betis. Kalau pakai kain pelekat pun nampak betis. Bukan nampak betis sikit, separuh betis. Kitab ada cakap dah. Cerita pakai sampai separuh betis ni bukan sekarang ni tuan-tuan. Zaman 200 tahun dulu dah ada dah. Accent dia, style dia nampak betis ni dah ada dah. Pasal nak tunjuk dia itulah yang paling alim. Hui. Dah. Pernah nampak tak ni? Kalau dah pernah baguslah tu. Kalau tak pernah jangan buat pula. Dan memakai akan baju yang pendek tangannya hingga pergelangannya. Nasib baik dia tak cakap hingga apa? Hingga nampak ketiaknya. Dan memakai kain yang pasuk-pasuk. Persing wakaf tu. Yang kira alusoh lah, bukan ini best. Nampak kamera skop. Bukan main lagi. Tak, dia yang remuk-remuk tu. Pasal apa? Tak mau perhiasan dunia, tak mau. Cerita hati ni bukan perhiasan dunia tuan-tuan. Kita mesti balik cerita hati ni bukan perhiasan dunia. Hati nak pakai apa pun. Kemarin kita dah bincang kan, antara emas, perak, tembaga, swasta, besi. Pada dia besi, cuba buat cincin besi, abah suruh hantar tanda. Tak kena. Kena tolak. Pinangan tertolak. Siapa yang tertolak tu? Bilal kecil yang bernama Cik Miss Zakba bin Haji Ibrahim. Orang Muar pula. Buat malu je. Tengoklah tuan-tuan ya. Dan yang lusuh-lusuh, yang zaman Heng Wilaheng dulu lah, supaya disangka, tu dia punya pokok dia tu, supaya disangka oleh manusia bahawa ia zuhud, wara, dan memakai akan kain yang bertampal-tampal, dan memakai ia akan kain tempat sujud, dan memakai tu tadi kain tampal-tampal punya, baju pun bertampal,
dan memakai ia akan kain tempat sujud, supaya disangka oleh manusia ia orang Saufi. Ni kita cakap terang, kalau tak cakap selindung-selindung. Ni dia tak pakai serban. Nampak tak? Siapa? Syekh Tanjung. Nantilah. Buat apa ni? Buat tempat sujud. Apa hati dia cakap? Supaya disangka. Tapi ini bukan dia lah. Kita cakap kitab ni. Tapi ni ada matlamat masing-masing. Tapi kitab cakap kalau main ikut-ikut, hati kita nanti kata kita ni disangka orang yang zuhud, orang yang wara. Itu yang paling susah. Tapi Sri Tanjung tidak. Faham? Faham tak tuan-tuan? Kenapa dia sujud pakai ni? Tuan-tuan tak tahu. Saya tahu. Tapi bukanlah saya ni muka siapa. Dalam kitab fiqh memang ada suruh ni. Ni disuruh ni. Dalam kitab fiqh. Kalau tak ada tongkat, pakailah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari dia sembahyang, tak ada tempat nak jadi bekas untuk dia tempat nak sujud. Dia buka serban dia, penutup kepala dia, dia letak. Dah tu dia sembahyang tak pakai songkok, tak pakai serban, terbuka kepala. Kenapa? Tu dalam fiqh lebih wajib. Pasal kalau orang langkah sebelah sini, hukumnya haram. 40 hari. Ada setengah ulama kata 40 hari ibadat dia. Cute paper. Apa cute? Yang padam tu. 40 hari ibadat dia yang lepas tu dipadam. Jangan melangkah tempat orang sembahyang sujud tu. Inilah tujuan Sri Tanjung buat. Tu baguslah. Tapi tak tahu main ikut-ikut. Alah maksud. Tu habislah tu. Kitab ada cakap. Jadi kita ni bukanlah salah Sri Tanjung pakai tu, tak salah. Dan ni, kalau ni kita ambil fiqh sikit. Jangan kita tak faham korang. Kaki kita tepi sini, sana tu. Selagi hijau tu artinya tak boleh langkah tu. Kalau orang tu sembahyang yang hijau tu tak boleh langkah. Ni dah ada sendiri dia punya tempat saf dia. Jangan langkah. Habis nak ke depan, tunggulah orang tu dah siap sembahyang. Itu sebab sidang hadirin yang berbahagia, kalau kita nak lekas, sembahyang belakang, jangan sembahyang depan. Ini nak lekas, biasa berlaku sembahyang Jumaat nak lekas, duduk saf depan. Orang belakang belum lagi Assalamualaikum, dia pun langgar. Habis 40 hari. Bukan orang sujud dia langkah. Orang sujud langkah tu dah hebat sekali lah. Boleh kita buka bab tu? Boleh, bukan tak boleh. Wajib tu. Tapi dalam kitab ni pula, kalau orang buat macam tu supaya disangka bahawa dia orang alim dan barang sebagainya, itu terpulanglah pada yang buat dah. Kita minta kalau kita jangan sampai ada riak. Tunjuk. Yang keempat, riak pada pihak perkataan, seperti membaikkan akan perkataan dan penjaraan, pengajaran dan penjagaan, dan berkata-kata ia dengan ilmu hikmat.
dan dengan menghafazkan dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya disangka oleh manusia ia alim dan wara dan saleh, dan dapat dengan dia kemegahan dan kepujian dan kemuliaan dan barang sebagainya. Ini riak orang yang ahli din. Nampak? Ahli din ni ahli agama punya riak. Siapa ni? Ahli agama? Takkanlah tuan-tuan tak tahu. Ulama-ulama. Lagi. Pensyarah-pensyarah. Lagi. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Lagi. Woi, dia benar, saya tak. Dia cakap, qadi-qadi. Lagi. Imam-imam. Lagi. Bilal-bilal. Lagi. Tukang ajar ngaji. Yang paling kecil itu tukang ajar ngaji. Lagi. Pendakwah kecil-kecil yang dekat tepi-tepi jalan. Tu ahli agama lah semua. Payah tuan-tuan nak lepaskan diri daripada riak ni. Bukan mudah. Saya yang bercakap macam ni pun saya minta pada Allah SWT supaya lepaskan daripada riak. Tak mudah. Melainkan kita ada tauhid. Kalau kita ada sampai tauhid, insya-Allah. Tak sampai tauhid, berat. Bacalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bacalah. Dia datang. Dia datang, Ria. Tuan-tuan yang datang kemari ni pun kadang-kadang ada Ria. Kawan dah belajar. Awak tahu, kawan belajar dengan Cikgu Daliman. Kawan anak murid tertua Cikgu Daliman. Kawan dah dapat dah. Dapat apa? Tu riak lah dia dapat. Hai susah. Tuan-tuan, ni adin punya riak. Ahli agama punya riak. Lagi teruk. Apa tuan-tuan? Cakap-cakap ahli agama ni kadang disusun-susun. Itulah riaknya. Pak Imam tak pernah maki orang Pak Imam. Aduh, pasal apa dia tak pernah maki orang? Pasal nak jaga title Imam. Minta maaf lah, bukan Imam Mustafa. Dan jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga amalan, jaga punya jaga. Semuanya ni nak apa? Supaya orang kata dia baik. Nak ngelak tuan-tuan payah. Melainkan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah, inayah, kurnia dia, rahmat dia menjadikan kita lepas daripada riak. Itu saja. Tak dapat. Dah. Kalau dah tu dah lah. Adapun riak ahli dunia itu iaitu dengan membaikkan perkataan di dalam syair dan bicara nahwu dan ghaib-ghaib Arabnya dan menzahirkan ibarat yang gharib
supaya cenderung hati manusia kepadanya dan barang sebagainya. Ini kalau ahli dunia pula. Oh, belum. Saya fikir, yalah, ada orang bergerak, kadang-kadang kita terfikir juga. Dah masuk isyak ke, rupanya lain, tak apalah. Ahli dunia pula bercakap, oi, siapa yang tak nak terkenal, tuan-tuan? Siapa yang tak nak terkenal? Siapa? Tak ada siapa. Kalau tak ada siapa, jawabnya riak lah. Semua nak terkenal kan? Riak lah. Kok payah no? Siapa ahli pidato yang terulung? Sri Tanjung lah. Best lah. Siapa driver yang paling best sekali? Kalau driver lori, Sri Tanjung lah. Kamu apa matlamat dia? Supaya orang sewa kalau nak pindah rumah, sewalah dengan dia. Dia bawa bukan main cermat. Kenapa dia bawa cermat tu? Pasal dia ahli dunia. Matlamat dia supaya orang lain sewa kat dia. Biar orang cakap pada dia, aku hari tu pindah, satu barang pun tak ada rosak. Lori siapa? Sri Tanjung. Siapa drivernya? Dia sendiri. Bagus betul. Mana nombor dia? Ni. Saya nak pindah. Ya. Alhamdulillah. Cik. InsyaAllah. 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 Berapa? Kalau jauh, mahal sikit. Kalau dekat, murah sikit. Orang tu janganlah mahal-mahal. Masya Allah. Anak tak dah ambil mahal. Jadi, apabila jadi, wah. Cakap dia, ngampu aja. Dah hampu, membos pula. Sampai tak cukup lori. Tapi kalau riak bab dunia ni tak apa juga, tuan-tuan. Untung dapat. Satu hari 5 orang pindah. Kalau satu pindah 200, 51,000, tuan-tuan. Sebulan 30,000. Riak dunia tak apa. Tak apa. 30,000, 1,000 masuk masjid kan. 1,000 masuk bil anak yatim. Ada lagi 28,000. Dah macam tu kadang-kadang teruk pula. Mentang-mentang lah badan besar. Nak pasang tayar lebih pula lori dia. Tu beratnya pula riak dunia. Tak cukup tayar satu. Faham, tuan-tuan? Kalau dah faham, faham lah. Hari ni berapa ya maghrib? Isyak 27. Ada lagi. Dan kelima, riak pada pihak asal amal. Ni tuan-tuan tengok. Ini bab amal. Ini yang paling susah. Kelima, riak pada pihak asal amal. Usul amal. Seperti melanjutkan akan berdiri di dalam sembahyang. Kalau ada orang, tak ada orang, dia lah paling pendek. Baca Qul Huwallahu Ahad. Ada orang, dia baca Yasin. Ramai lagi orang, Suratul Kahfi. Yang separuh juz tu, Suratul Kahfi. Banyak yang hafal ni kan. Ini cerita lah. Ini cerita sikit. Dia ni kalau pergi sembahyang masjid hanya hari Jumaat subuh. Tuan-tuan tahu kenapa? Pasal dia hafal Suratul Sejadah, dia nak jadi imam. Orang beritahu kat saya, apalah kena orang ni? Haji dah 3 kali.
pergi sembahyang sembahyang berjemaah, sembahyang maktubah hanya subuh hari Jumaat. Dah tu dia mesti nak jadi imam. Dah tu dia mesti buat bawa surah Hamim Sejadah, mesti bawa sujud. Lain waktu dia tak datang. Tak tahulah nak cakap. Saya tak jawab. Orang tu tanya, saya tak jawab. Orang yang tanya ni yang datang tiap-tiap sembahyang ke masjid. Nak tahu tuan-tuan mana? Tak jauh. Bukan Muar, bukan Parit Tanjung, Bakri sana tak. Kawasan Johor Bahru ni. Tak hebat. Jangan tuan-tuan fikir orang Johor Bahru ni tak ada riak. Ni betul. Ni realiti. Saya tak cakap dalam bentuk yang tak ada. Sedih tak tuan-tuan? Dia ikhlas. Ikhlas apa? Kalau satu tu aja. La ilaha illallah. Ada lagi. Jam saya betul. InsyaAllah. Bukan riak pula. Berdiri lama dalam sembahyang. Melambatkan dia akan rokoknya. Kalau ada orang rokok dia 11 kali. Yang afdal memang baca rokok tu 11 kali tuan-tuan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu 11 kali rokok yang afdal. Tapi tak ada orang buat tak 11. Ada orang gila kepala, ada orang buat 11. Habis. Tak ada orang buat 11. Ada orang pun buat 11. Ada bapa mentua buat 33. Habis. Itu baru subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 11. Ada lagi. Banyak lagi tuan-tuan bacaan-baca rokok. Tuan-tuan akan kata ni betul. Rokok. Panjangkan sujud, betul. Tu panjangkan sujud. Dan sujudnya tu sujud pun panjang. Tuan-tuan apabila bab sujud panjang ni, tuan-tuan akan kata, alah, si Uda Liman sendiri sujud panjang. Selalu kalau sujud yang akhir, imam dah beri salam dia baru bangun. Riak tak? Tak tahulah tuan-tuan. Saya minta mudah-mudahan saya tak riak. Allah aja yang tahu. Pasal tang situ saya minta dengan Tuhan, tuan-tuan. Aqrabu ma yakul abdi min rabbih bahwa sajidun fa aksari bidoa. Mudah-mudahan kalau ada riak itu terpulang pada Allah. Pasal apa? Tang sujud itulah yang penting sekali minta. Itu pun saya kalau belakang, kalau depan tak berani juga. Takut hati cakap perang. Hati kita ni cakap, apa? Lah. Susah tuan-tuan kalau sab depan ni. Kalau sab belakang, sab tepi-tepi, tu boleh tahan juga. Orang tak tahu. Tu boleh tahan lah. Baik, kalau kena jadi imam pula, kita buat macam tu. Saya pula jadi imam. Sampai makmum dia kata, hai, lamanya tak ada imam. Imam Yunus pun tak buat, Imam Mustafa tak buat, Imam Haji Latif pun tak buat. Boleh dia ganti jadi imam bukan main lama ni. Ni dah pengsan ke? Tu. Dah sampai orang sampai macam tu, jawabnya riak lah. Dah. Ini cerita apa? Rokok dan sujud. Kalau boleh, tu. Kalau boleh, biasakan. Tapi kalau dekat rumah tak ada orang, cuba lama-lamakan. Kalau tak ada orang, cuba lama-lamakan.
Tapi nak selalu, sekali yang pertama macam mana pun dia datang, Allahu Akbar. Pula-pulanya minta maaf lah, kita tak hafal tau, Quran tak hafal. Apa nak buat? Tengok pula siaran secara langsung daripada Mekah, sembahyang tarawih, ada makmum baca Quran, imam baca sana, dia semak. Ada kan? Ada. Dan sini macam mana nak buat? Pergi tempat Bilal kecil, buatkan desk. Boleh tolak punya. Nak rokok aja tolak sana. Hebat. Kali pertama mesti, apa buat apa tu? Inilah nak pada Tuhan. Pula sembahyang tahajud, baca surah yang panjang, Suratul Baqarah. Dalam masa Suratul Baqarah lah tu cakap, aku sembahyang bukan main panjang lagi. Bini aku tidur pula, sekelip mata tu, itu yang berat tu tuan-tuan. Yang daripada Alif Lam Mim tu khusyuk terus. Dah ujung-ujung kan bini pula terbatuk. Adalah. Kata dia kata macam mana? Ni asal amal. Tu tadi rokok sujud, menundukkan kepalanya di dalam berdiri di dalam sembahyang. Kan sunat tunduk kepala tengok tempat sujud kan? Jadi riak. Ada tengok kepala orang pun jadi riak juga. Tengok orang sebelah, muka orang sebelah, orang kata, biar orang kata aku gila, pun riak juga. Dia sembahyang, Allahu Akbar. Biarlah aku, orang tak kata aku riak, biar orang kata aku ni OTC. Hati cakap semua orang kata OTC, itulah riak. Apa? Tak berat. Buat salah, biarlah orang kata aku ni salah, pun riak juga. Asal masuk aja biar orang kata, habis. Dah. Dan meninggalkan berpaling di dalam sembahyang dan barang sebagainya, supaya dipuji oleh manusia akan dia, dan supaya dikatakan oleh manusia akan dia saleh dan barang sebagainya. Nampak tu? Dan demikian lagi riak dengan berbuat puasa dan berbuat haji dan berbuat sedekah dan berbuat jamu-jamuan dan sekalian itu supaya dipuji oleh orang dan supaya dapat kemegahan dan supaya dapat harta dan barang sebagainya. Sampai haji pun kena, puasa pun kena, sedekah pun kena, buat jamuan pun kena. Apa yang tak ada dalam riak? Tak ada. Habis semua. Siapa? Dalam riak habis. Dah. Kalau dah, jangan tak buat ibadat tau. Kalau dah macam ni riak, Allah, tak payah ibadat lah. Tak payah ibadat, tuan-tuan nak tolak daripada riak, tinggalkan ibadat, namanya tuan syirik. Syirik tu artinya menduakan Allah, lagi teruk. Habis, nantilah dulu. Betul kan? Tak, kalau motokan rosak tak ada yang boleh betulkan. Komen banyak, tapi bukan nampaklah komennya. Dan keenam, riak pada membanyakkan talmiz, yakni membanyakkan murid. Tu dia. Wah, dah banyak murid kawan. Murid kawan ni, awak nak tahu, dah ada yang terbang. Hebatnya dia, murid dia dah ada yang terbang. Siapa murid dia? Guru. Tak guru dia.
dan membanyakkan sahabat yang mengikut akan dia. Oh, tu dia. Bagus sangat. Kau datang aku menyampah. Ada orang tuan-tuan buat baik. Oh, bagus. Ajaklah tuan-tuan ramai-ramai. Kita mengajak orang itu pun baik. Betul. Tapi kalau ada riak, habis. Ada orang cakap sama saya, cikgu saya tahu dah lama ngajar masjid Engku Tun Aminah Tampoi. Berapa lama? Saya cakap 18 tahun. Weh, lama. Tapi orangnya sembahyang macam tu juga. Saya ketahu. Kenapa? Sembahyang macam orang tak pernah belajar je. Baguslah. Tak ada kesan. Alhamdulillah kalau tak ada kesan. Kalau ada kesan kan susah pula. Kawan sembahyang macam ni, belajar dengan cikgu dari mana? Tak pula dengar. Oh ya anak murid cikgu bukan main. Ha! Wah dah hebat dah. Allah Rabbi Karim. Susah tuan-tuan. Jadi macam tuan-tuan ni lagi senang. Tak pergi ngajar besok dekat akhirat pula kena. Tuan-tuan susah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan fikirlah kalau saya ni dah pencin. Nak makan pun dengan sebab datang ajar kelas dewasa. Sorry lah. Betul saya cakap sorry lah. Kalau kerana tu lah tuan-tuan. Jangan. Ni nak cakap bab riak lah. Rumah saya 9 Jalan Diwata 800 sewa satu bulan tuan-tuan. Pencen saya 750. Campurkan tuan-tuan berapa? 1,500. Saya duduk pencen sekarang sama dengan saya kerja. Itu rezeki Allah Ta'ala beri. Jadi saya datang aja ni bukan ni. Saya duduk tempang kaki 1,500 datang. Kenapa? Sama dengan dia ni. Dia pun lagi besar. Duduk aja. Sewa lori 3,000 datang. Baru setengah. Bukannya main. Ni pun sama juga. Jadi kita tuan-tuan, bab ni lah, bab riak ni cukup. Sebab itu kalau saya ngajar, dalam bentuk saya pedal, saya apa, bahasa saya kasar. Bukan apa, supaya jangan tuan-tuan, ni riak ni datang pada saya, bukan dekat saja tuan-tuan. Saya sama saja, mana saya ngajar macam ni. Orang tak benci kat saya, dah banyak sangat kelas saya tutup. Banyak kelas pengurusi lain tu. Tidak dikehendaki lagi Tuhan mengajar. Alhamdulillah. Kalau imam pula siapa? Haji Yatim tulis tu. Alhamdulillah. Pasal apa? Saya tak dituntut dengan akhirat besok. Tu pokok. Tapi apabila minta, saya kena tuntut. Kenapa tak ajar? Apa saya nak jawab? Orang tu dah datang minta. Engkau ada lagi masa. Neraka tempatnya tuan-tuan. Orang yang tak mau ngajar. Ngajar pula datang riak. Lagi neraka lagi. La ilaha illallah. Ayah tuan-tuan. Sebab itu kalau saya tak datang tu, saya tak kisah. Orang rumah sampai tanya, awak ni dah tak datang 2 kali betul-betul saya bersalin anak baru ni, dah 3 kali betul-betul tak datang. Kenapa? Besok orang buang awak. Alhamdulillah kalau dia buang. Saya dapat anak baru, apa salah? Bukan tak percaya abang dapat anak baru. Tengok tu, mentang-mentang abang dah pencen, dia kata, abang tak ada anak lagi. Allah Rabbi Karim. Masih menyesal. Dah. Seperti yang dinyatakan akan yang demikian itu oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka adalah yang 6 perkara yang tersebut itu adalah iaitu daripada dosa yang besar, bawah daripada bahasa Arab.
Adapun menuntut martabat di dalam manusia seperti perbuatan yang bukan daripada agama, maka iaitu terkadang tiada haram selama tidak ada di dalamnya itu membawa kepada memperdayakan manusia. Macam yang abah cakap tadi. Siapa? Ni driver. Kalau time driver je dah ni je. Hingga mata kakak macam apa pun boleh foto. Kenapa Tuan Bilal tak laju? Kita jaga barang-barang orang. Tak apa. Tak harap. Tak harap. Kita cakap riak dalam dunia tak apa. Kenapa lah cik buat kontrak ni bukan main, cuma jaga betul. Saya memang nak tunjuk bahawa kita orang Melayu ni boleh dengan baik. Tak apa. Kau buat apa? Gurit. Bagus betul awak buat. Alhamdulillah. Halus betul lah. Bagus. Macam orangnya jugalah. Bagus. Awak yang cakap ni ada keluarga perempuan. Kalau ada saya bujang lah. Boleh. Tak apa. Sampai dapat bini pun tak apa. Tak agama tuan-tuan, riak tak apa. Nak tunjuk, memang suruh tunjuk pula. Ada benda yang suruh tunjuk bab dunia. Tapi bab akhirat, bab agama ni susah. Seperti yang kamu sebutkan akan dia di dalam menuntut kemegahan dahulu. Bab kemegahan kita tak baca. Kita tak baca. Maka misal menuntut martabat dengan perbuatan yang bukan daripada ibadat dan bukan daripada agama itu, maka iaitu seperti orang yang ahli dunia. Maka sesungguhnya menuntut mereka itu akan kemegahan dengan membanyakkan akan harta mereka itu. Tak salah. Membanyakkan akan hamba mereka itu. Tak salah. Memakai mereka itu akan kain yang baik yang membawa kepada kemegahan mereka itu. Tak salah. Abang ingat. Sekarang dia driver taksi tau. Pakai putih. Dah. Orang tanya berapa. Dia pakai songkok putih. Driver taksi tak diwajibkan pakai songkok putih, tapi dia pakai songkok putih. Berapa? Meter dia segini, cik. Tapi kalau cik nak sedekah lebih, alhamdulillah saya terima. Meter baru RM7.50. Ni 10. Tak payah pulang lah. Alhamdulillah, cik. Orang pun tanya, dia tu bukan main baik dah. Bawa taksi perlahan, slow aja. Pandu cermat, jiwa saya selamat. Dalam memandu pun dia berbual bab agama, bukan main kawan pun kosong. Padahal dia bual bab agama tu pasal taksi, bukan pasal apa. Tak apa. Tak apa. Wah, dalam taksi dia ada keset apa? Rehan. Tak apa, jalan. Orang nak cari 100 satu hari susah tu. Dia 250. Tak payah malam jalan. Pukul 3 dah balik. Tak apa. Bab dunia tak apa. Jangan sampai bab akhirat. Kita ambil sikit lah. Sikit aja lagi. Adapun ibarat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Muhtadar Ahya'umuddin. Itu kita ambil. Ambil sikit. Tengah-tengah tu Pak Imam. Dan perkataannya sebenarnya bahawa dikata orang bermula hakikat riak. Hakikat sebenar-benar riak itu, iaitu menuntut kemegahan. Apa dia tuntut? Dia buat ibadat, buat agama Allah, nak dapat kemegahan. Maka iaitu tiada sunyi daripada dua perkara.
Iaitu ada kalanya menuntut kemegahan dengan berbuat ibadat. Satu. Atau dengan berbuat yang lain daripada ibadat. Dua. Maka jika menuntut kemegahan dengan perbuatan yang lain daripada ibadat, maka iaitu seperti orang yang menuntut akan harta yang halal, maka iaitu tiada haram. Melainkan bahawa ada ia dengan menipu akan manusia. Kalau sampai kepada bab menipu, itu haram. Kalau dia tuntut kemegahan untuk nak dapat itu aja tak apa. Buat baik-baik keris lawa-lawa supaya dapat orang kata baik, megahlah. Megahlah. Alah, kau ni yang tak salah pun kau nak kata tak. Bohong kau ni lah. Banyak customer lah. Nak megahlah. Rumah siapa yang kau buat? Rumah Seri Tanjung punya. Orang baik Tanjung pun datang. Lawa betul lah, Mat. Tang mana kau buat? Tuhan tu biar kecil tu. Aku tak buat dah sana. Dia pergi hantar ke Seri Tanjung sana. Baik Tanjung, Pak Krimo. Minyak dia tak kira, apa dia tak kira. Harga ni, matlamat dia apa? Cuba tanya. Ikhlas. Kata dia bohong lah. Dia lawan dah berdua baik. Bila sama bila dah kata. Bohong lah. Tapi nak apa? Nak megah lah kan? Supaya dapat customer more pula dia kontrol. Pada ketika itu harta agaknya macam mana? Kerja 24 jam. Sekarang kerja 8 jam. 24 jam. Berapa seat? 3 seat. Baru tahu. Nak hantar pakai apa? Sewa heli. Nak cepat? Dia ketawa. Apa hukumnya? Boleh, harus. Tak riak. Riak tu. Memang riak. Tapi boleh. Harus. Jangan salah. Faham. Wah, Pak Bilal kecil riak lah. Buat macam tu pun nak tunjuk megah. Kau jawab. Kau fikir ni tak boleh riak ya? Aku nak buat lagi lawak. Macam apa? Dia punya tengahnya macam. Bukanlah. Tak bos tak lawak. Mahkota tuanku lah. Okey. Dia buat tengah-tengah tu buat. Orang tengok memang. Pada ketika itu agaknya macam mana kau punya nama? Antero dunia. Dah cerita lah. Al-Malik Fahad pun order. Satu. Apa hukumnya? Orang lain kata riak-riak. Biarkan. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Kau dapat labu. Itu sebab kita apabila kita belajar, kita tahu mana riak, mana tak riak. Mana riak yang boleh, mana riak yang tak boleh. Yang tak boleh inilah yang paling susah. Yang 6 tadi semuanya dalam bentuk agama. Yang berkaitan dengan agama. Yang tak berkaitan dengan agama boleh. Jalanlah. Pergi pasar nak pakai apa? Nak pakai serban? Pakai. Kenapa lah Razak pakai serban ni? Pergi pasar. Dah riak. Memang dah riak. Pasal nak pergi pasar. Tak apa. Kenapa? Supaya orang kata kau baik. Ikan kembung RM6.5 dapat RM4. Tolonglah doakan saya. InsyaAllah. Doa tak ada apa. Awak tipu ke tak? Tak kan? Tak. Tolong doakan. InsyaAllah. Betul? Ada betul tak? Tak ada apa. Pulanya dia bukan doa. Tak ada doa, cuma insyaAllah je. Orang tu yang dibelikan ikan kembung tu. Patut pukul 2 habis. Ni pukul 9.30 dah habis. 9.30 habis. 9.30 habis. Sekali dia datang lagi. Weh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikan apa tuan tak? Cium tangan. Lokat.
Hai, apa ni? Tuan nak ikan apa? Tak ada, saya ni biasa makan kembung. Tak, hari ni tuan jangan makan kembung. Makan tenggiri lah. Tak payah-payah lah. Saya nak beli. Tak apa. Doakan aja lah supaya niaga saya baik. Bawa balik. Tipu ke tak? Tak, orang tu sedekah kan? Halal lah. Halal. Bawa dia balik. Doakan. InsyaAllah. Padahal dia bukan doa. Tak doa ke? Tak apa. Jalan. Jalan lah. Yang susah ni tuan-tuan dari rumah nak pergi masjid. Itu ibadat. Yang susah daripada masjid balik ke rumah. Ini ibadat. Yang susah duduk dalam masjid. Ini ibadat. Itu yang saya minggu berapa kemarin. Hari yatim pukul 2 malam. Pukul 2 pagi. Ngelap cermin masjid. Itu susah. Ngelap cermin pasok baru tu. Fikir lelah. Haji Yatim nak lap pukul berapa? Dah lantak dah. Nak ni masjid ni. Pasal ni rumah Allah. Ini yang susah. Dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita, isteri kita, anak-anak kita, kaum keluarga kita, sahabat handai kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita di dalam gulungan orang yang makrifat padanya, orang yang beriman dengan iman ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang dijauhkan daripada sifat-sifat malzumah, dimasukkan di dalam gulungan orang-orang yang bersifat mahmudah, orang yang sentiasa di dalam taufik hidayah inayahnya, dapat melaksanakan segala suruhan, menjauhi segala tegahan, dijauhkan dari segala balak, wabak, musibah, penyakit dan maksiat, serta dijadikan dalam kehidupan yang berbahagia, sejahtera, selamat, berjaya di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.